قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن ربي على كل شيء قدير. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Seri Jeding, khususnya barisan yang ada di kampus masjid, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keizinannya dan taufiknya dapat sama-sama kita menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita ditemukan lagi setelah kita berpuasa sebulan di Ramadan dan seterusnya kita sambut Syawal. Alhamdulillah masih lagi berjumpa, ya, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang lepas yang telah kita sama-sama lalui, segala amalan ibadah yang kita telah lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita akan ditemukan lagi pada Ramadan yang akan datang. Ya. Dan saya rasa saya tak nampak lagi lah nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin atas kesilapan dan kuliah saya dan kajian kita berkaitan dengan kata saya yang menyinggung, saya mohon ampun dan maaf. Dan insya-Allah kita menggerakkan lagi lah hubungan silaturahmi antara kita sama-sama. Ya, dan seperti mana kita tahu lah sekarang masih lagi bulan Syawal. Ya, insya-Allah kalau tidak ada masalah lebih kurang seminggu lagi lah kurang. Yang mana kalau kita sekarang kita masih lagi ada mood, ya, ada suasana raya lagi. Biasalah yang kita ni bila kita puasa sebulan, raya pun kita nak sebulan. Semua tuan-tuan yang sedang jemaah yang kita berdoa, di samping kita meraihkan Idul Fitri itu, ya, alhamdulillah puasa kita Ramadan kita dah lepas, ya, dan kita lupa untuk mencukupkanlah, ya, menyempurnakan puasa yang 6 bulan mudah-mudahan. Ya, saya rasa tuan-tuan mungkin dah selesai, alhamdulillah, ya. Kalau orang-orang lama biasanya dah selesai lah. Biasa kalau hari setengahnya Syawal yang kedua tu dah start puasa lah. Dan stay back. Hari setengahnya macam orang-orang muda macam saya ni, ya, macam ustaz apa, macam orang lain tu, biasa dia senang-senang, ya. Senin Khamis habis. Ya, ada juga yang baru start pun ada. Sempat lagi. Ya. Kalau minggu depan pun masih lagi sempat. Ya, tapi dia kena straight lah. Yang kalau hari Senin tu dia start puasa, ya, paling kurang hari, kalau dia straight hari Khamis, ya, hari Sabtu dia habis. Itu last Syawal lah tu. Ya, last Syawal. Ya, insya-Allah Ahad tu dah masuk satu Zulqa'dah. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam Syawal juga kita digalakkanlah selain kita meraihkan, ya, digalakkan kita untuk sama-sama lah berziarah antara sesama kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan, sahabat dan sebagainya. Dan itu sebab, ya, sekarang ni kalau ikutkan, saya akan ikutkan hari ini tuan-tuan ada 2 jemputan, 2 masjid. Ya, satu masjid Kancung pun malam ni buat, saya difahamkan malam ni kan Masjid Kancung Darat dia buat apa? Nak cakap open house tak ada pula. Masjid apa? Open masjid lah. Ya.
dia buat jamaah raya juga di Masjid Rancong dan di Masjid Batu Empat Jalan Kapal. Saya pun ada kuliah di situ. Yang pun dijemput saya kan. Tapi kalau yang tak ada yang nanti lah. Ya, bulan hari ini Ustaz Imam tak saya gantikan untuk kuliah dia malam ini. Tidak, saya besok minggu depan menggunakan Ustaz Imam dari program yang tak saya gantikan malam ini lah. Yang mudah kita sama-sama teruskan amalan ziarah antara sama kita tuan-tuan. Cuma kita kena jaga adab-adab lah. Ya, adab-adab yang ziarah, ya, ziarah itu adalah untuk sama-sama kita mengeratkan silaturahmi di antara kita dan mengeratkan kasih sayang di antara kita sama kita. Ya, dan lagi satu, bila kita ziarah ni tuan-tuan, kita jaga adab-adab supaya bila kita ziarah itu kadang-kadang ialah walaupun kita dah biasa pergi, dah jumpa kawan-kawan, kita biasa kawan-kawan lah. Ya, kawan-kawan, ya, kita dah biasa dengan dia gurau saja. Kadang-kadang kita tak sedar dalam kita gurau-gurau saja, kita datang rumah kan, kita tengok dia punya kapet sama je kan. Dia kapet dia tahun lepas biru juga, tahun ni biru juga, dia tak tukar-tukar lah. Itu kita kena jaga juga lah. Ya, tapi alhamdulillah tuan-tuan, masjid kapet masih lagi tak tukar masjid Sungai Rampai dah tukar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi masjid Sungai Rampai tu dah cantik lah. Banyak mana dah tukar lah. Mana kalau dia semayang tenggelam dia punya sujud tu. Itu rezeki lah kan. Tapi kalau kita di rumah, mana kita tuan-tuan, kalau kita ziarah, kita tentu lah. Ini lah sini rak kapit lepas ni. Dah walaupun gurau-gurau ini langsingnya macam sama je dengan macam kau. Mana kita macam gurau-gurau, tapi kat situ dah, ya, mana kita dah tak jagalah adab-adab ziarah yang perlu kita jaga. Dan lagi satu tuan-tuan, ya, elakkan daripada kita ni, ya, selagi mana kita ni biasalah adat kita ni dah jadi satu trend lah, dah jadi satu macam kebiasaan. Ya, kalau orang muda lah, biasanya orang muda kalau yang kerja pejabat dia nak pergi, biasalah satu ahad ni dia akan buat apa istilahnya baraan lah. Firman ni ziarah ni kan, konvoi dan sebagainya. Tapi ada setengahnya dia, bila kita nak ziarah ke rumah orang itu, kadang-kadang kita ni menentukan menu. Kita tentukan menu, ya. Kalau boleh rumah kau nanti buatnya apa, kalau boleh pagi ni kita nak start pagi, contoh pada rumah pukul 8, pukul 9 sampai. Kalau boleh nasi lemak kukus tau. Yang betul dia dikukus. Ayam goreng rempah. Itu yang rumah pertama. Tengah hari rempah ni kau boleh buat apa? Nasi berani. Nasi biryani ke nasi berani ke. Kita tentukan pula. Ya, rumah ni sate. Kita yang menentukan. Sepatutnya biarlah tuan rumah tu yang apa? Menentukan, ikut sekadar yang dia mampu. Yang kita mampu. Apa yang ada tu kita makan. Kalau ada kuih, ada kuih. Kalau ada air, ada air. Jangan kita cakap kuih saja. Ini jagalah adab-adab kita dalam kita ziarah. Mudah-mudahan yang paling penting matlamat ataupun hadaf yang kita datang untuk ziarah itu adalah semata-mata untuk mengeratkan hubungan silaturahmi yang satu sama lain. Mudah-mudahan kita lihat, insya-Allah tuan. Dan insya-Allah kita akan sambung balik. Dan saya difahamkan setiap hari tuan-tuan pun ada program di peringkat masjid pun ada, ataupun di peringkat kampung ada majlis. Dan yang kedua ada pula kenduri tahlil pada malam ni. InsyaAllah kita cuba kita tamatkan awal kita pada malam ni. Dan insyaAllah tuan-tuan, ya, kalau ikutkan tuan-tuan, kita akan dah sampai ke tajuk dalam bab wali al-wilayah, ya, berkaitan tentang dalam rukun nikah ada disebut, iaitu rukun yang ketiga itu wali. Ya, bagaimana yang diucapkan sebelum ini, bagaimana seorang perempuan apabila dia nak berkahwin, maka dia perlu ada wali. Ya, dan melainkan wali itu tidak layak ataupun wali itu dia hilang ataupun gugur hak wali itu. Satu, wali tak layak. Maksud tak layak ni, ya, maknanya ataupun disebut gugur hak wali itu apabila anak yang lahir itu merupakan anak yang tidak sah taraf. Ini yang banyak tuan-tuan sekarang ni. Masih lagi soalan ini masih lagi disering ditanya.
Ya, katanya gitu. Ya. Dan untuk maklumat tuan-tuan sidang jemaah, di segi fatwa itu pun ada satu fatwa, segi fatwa kemasakan pun ada, fatwa di negeri Selangor pun ada. Ya, mana kita ada satu garis panduan anak tidak sah mengikut hukum syarak. Ya, bagaimana yang dikatakan anak yang tidak sah ataupun bahasanya anak wali, anak wanita. Maka kalaulah anak itu tidak sah taraf, maka walinya, ayahnya gugur hak untuk menjadi wali. Satu. Yang kedua berkaitan tentang wali yang dia tak nak jadi wali, yang disebut wali adhan, ataupun kita panggil wali ingkar ataupun wali enggan. Ya, wali enggan. Ini banyak tuan-tuan. Sekarang ni banyak kes yang menyebabkan kes wali enggan, wali yang tak mau jadi wali. Ya, sama ada dia tak nak jadi wali itu disebabkan oleh dia tak suka dengan pengantin lelaki, bahkan menantu dia lah. Satu. Yang kedua, ataupun dia wali ni, ayah ni tak nak enggan menjadi wali disebabkan mereka berpisah. Mana mak ayah berpisah dah, mungkin masa tempoh dia anak tu kecil lagi, anak perempuan dia kecil lagi, pasangan suami isteri dah berpisah. Lepas tu ada pula konflik. Ya, yang mak dia pula tuntut penjagaan anak, adhanah, dan anak itu pula dijaga oleh isterinya, ibu. Dan pula ibu pula meletakkan syarat. Kalau boleh dia tak nak bagi anaknya jumpa kepada bapa dia. Ini banyak berlaku. Dan bila tak jumpa daripada kecil sampai dah besar tak dibenarkan jumpa, anak pun tak berusaha nak cari ayah dia. Bila sampai nak kahwin baru nak cari ayah. Ini banyak juga berlaku. Ya, nak cari ayah, tiba-tiba dah jumpa, ayah pula tak nak jadi wali. Ingkar. Ini yang kes-kes yang berlaku. Itu sebab silapnya. Ya, ramai yang kadang-kadang bila berpisah, ya, sepatutnya berpisah antara dia lah, antara suami dan isteri. Kalau boleh anak jangan dipisahkan hubungan antara anak dengan ayah. Itu yang kadang-kadang bila dia pisahkan ayah dia, bila nak kahwin jadi satu masalah. Ya, itu yang kadang-kadang bergaduh dan sebagainya. Ya, dan yang ketiga yang menyebabkan wali hidang ataupun wali gaib. Saya tak jumpa 10 tahun tak jumpa, 20 tahun tak jumpa. Dia kecil menghilangkan diri tak balik-balik. Ya, cek kat JPN tak tahu sama ada hidup atau mati. Kita mati cek kat JPN tak ada pula rekod mengatakan ayahnya telah meninggal. Ya, maka dicari-cari pun tak jumpa. Dan iklan kat surat khabar pun tak jumpa. Maka dia mohon untuk menggunakan wali hakim atas sebab wali wali. Itu berkaitan tentang wali tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan bincang lagi dalam bab wali. Dan sebelum itu tuan-tuan, ya, saya nak cuba bawa tuan-tuan berkaitan dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal ni tuan-tuan. Ya, dalam tempoh sebulan lebih kita tak ada kuliah. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kadang-kadang kita merasakan kalau boleh kita tak merasakan bahawa biarlah kehidupan rumah tangga itu dalam keadaan yang baik. Tapi kadang-kadang juga tuan-tuan dalam Ramadan juga banyak yang kadang-kadang kita dapat kes-kes menyebabkan perceraian. Ya, Ramadan. Saya awal Ramadan tu dah ada dah kes yang telefon saya. Ya, ada pula yang kes awal Ramadan tuan-tuan telah kesian, sedih juga dengan cerita ni. Ya, sedih. Ya, kenapa? Si isteri ni tuan-tuan, si isteri ni dia cuba nak berubah lah. Ya, apabila masuknya Ramadan, kebanyakan orang ni tuan-tuan, ya, kalau boleh masuk Ramadan ni macam-macam dia punya hajat dia. Dia nak cuba berhijrah. Yang kalau yang tak pernah pergi masjid, nak pergi masjid. Yang kalau yang tak pernah puasa, dia nak berpuasa tahun ni. Yang tak pernah tarawih, nak tarawih. Alhamdulillah. Mana nak berhijrah, nak buat satu kebaikan. Ya, kalau tak pernah semayang qiyamul lail, tak pernah bangun malam, masing-masing nak cuba berhijrah. Ya, dan ada juga satu kes ni berlaku yang isterinya dia berhasrat, dia berazam awal Ramadan dia nak pakai tudung.
Ya, dulu tak pakai tudung. Ya, tapi alhamdulillah start awal Ramadan pun dah pakai tudung kita ya. Macam contohnya kita punya apa? Kita punya alhamdulillah ya. Kita punya siapa tu? Pelakon tu Era Mazira ya. Kita kenal Era Mazira? Alhamdulillah dia bertudung ya. Ya, dia bertudung. Kita doakan supaya dia istiqomah. Bukan setakat bertudung dan mudah-mudahan segala-galanya insya-Allah ya. Alhamdulillah. Ya, mana ini bertudung dia nak daripada tak bertudung dia nak bertudung. Yang kes ni isteri ni. Lepas tu dia, tapi dia tak nak beritahu kepada suami dia. Dia tak nak beritahu. Kalau boleh dia nak buat apa? Istilahnya boleh panggil apa? Surprise. Biasa kalau surprise ni waktu nak hari jadi kan. Tapi tak, bulan Ramadan dia nak buat surprise pada suami dia. Kan? Dia tak beritahu pun suami dia nak bertudung. Ya, tapi cuma dia beritahu dengan kawan rapat dia. Ya, beritahu dengan kawan rapat dia. Cakap, aku nak tahun Ramadan tahun ni, puasa tahun ni aku nak berubah. Aku nak pakai tudung, aku nak berhijab. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat, tapi aku nak minta tolong kau jangan beritahu dengan suami aku. Yang kawannya pun okeylah. I follow, betul I follow. Itu aja. Habis macam tu awal Ramadan ya, yang suami itu okeylah. Pagi itu tengok tak ada apa-apa berlaku, dia pun suami ni kerja, dia pun tak cakap apa-apa dengan suami ni kerja. Dia pun pakat-pakat dengan kawannya. Okey, contohlah nama kawannya apa ni, Timah, tolong aku bawa aku jemput suami aku. Ya. Tapi kau jangan cakap aku ni apa, jangan cakap dah aku ni isteri dia. Cuma cakap nak bawa nak jumpa suami, cakap nak kenalkan seseorang kawan. Ada hal nak minta tolong, contoh okey lah. Lepas tu dia pergilah di tempat kerja suami dia, dia tunjukkan apa yang kawan dia bawa dengan apa yang isteri ni bawa, dia bawa sekali. Cakap, "Mat, ni ada orang nak jumpa kau." Siapa? Adalah. Dia dah lama sangat nak jumpa kau. Yang si suami ni tertanya-tanya lah siapa pula Lepas tu dia tengok apa ni dia. Yang suami ni pula tengok macam kenal lagi. Tapi lah selain pula. Ni bertudung pula, berhijab tapi lain. Dia tengok. Ini isteri aku. Ini isteri aku. Kalau dia cantiknya orang ni. Macam isteri aku, tapi betul ke isteri aku ni? Tiba-tiba je pakai tudung, tak pernah aku cakap. Kalau macam ni lah. Kalau macam ni lah cantiknya ni, ya, aku nak ceraikanlah isteri aku kat rumah tu. Dah satu hal. Ya, aku nak ceraikanlah isteri aku kat rumah tu. Dan apabila dia cakap cerai je, baru dia yang cakap, "Bang, saya ni isteri abang." Ya ke? Ya. Saya dah pakai tudung bang, saya dah berubah. Saya ingat nak buat surprise kat bang, ini dah hal lain bang. Dah jadi satu hal. Cuma macam tu dia terus telefon saya. Ustaz nak tanya ni, macam mana jatuh ke talak dan sebagainya. Saya tanya macam mana lafaznya. Kalau macam tu, macam ni lah cantiknya, abang nak saya nak ceraikanlah isteri saya. Lafaz tu tuan-tuan, alhamdulillah selamat. Selamat sebab apa? Sebab ada perkataan nak di situ. Saya nak ceraikan. Nak cerai. Tapi kalau disebut, kalau macam ni dah cantik, saya ceraikan isteri saya ke rumah. Itu dah apa? Jatuh talak. Itu kadang-kadang tuan-tuan tak gaduh pun. Suasana tak bergaduh suami isteri. Okey je. Tapi menjadikan kadang-kadang dia tak sedar lafaz tu. Lafaz talak tu kadang-kadang kita tak sedar. Nasib baik ada disangkut dengan tak jatuh tu ada perkataan nak. Tapi kalau dia tak ada perkataan nak di situ, boleh membawa kepada jatuh talak. Sebab tuan-tuan dalam hal ni kadang-kadang perlu perhatian. Banyak kes-kes, terutama yang muda-muda lah tuan-tuan. Kita tengah risau. Dalam tempoh berapa bulan tuan-tuan yang telefon saya, yang tanya saya, yang jumpa saya. Bila saya tanya,
Saya tanya je, bila kahwin? Kebanyakan yang telefon saya ni tuan-tuan, kebanyakanlah kalau yang telefon saya ni, yang baru-baru lah, mungkin lepas dia kursus kahwin dulu kan, sebelum dia nak kahwin dia kursus kahwin dulu. Saya beri ceramah untuk kursus kahwin. Biasa saya akan bagi nombor telefon saya lah. Kalau ada masalah nak isi borang ke, tak faham prosedur ke, kan? Biasa saya beritahu kalau tak faham, kalau siapa-siapa yang tak faham nak isi borang, tak faham prosedur nak kahwin ataupun nak urusan nikah dan sebagainya, hubungi saya. Kebanyakan saya suruh macam tu, saya tak cakap kalau ada nak cerai ke apa, telefon saya tak ada. Tapi apabila ada kebanyakan yang telefon saya tu, apabila dah ada masalah ke apa dia kata telefon. Dan saya akan tanya, bila nikah? Bila nikahnya, bila kahwinnya? Ada yang baru bulan 4, ada yang baru bulan 5. Ada bulan 5 ada sekali, tak sampai sebulan pun, tak sampai bulan Ramadan dah bercerai. Mana terlampau awal. Sebab kadang-kadang mereka tak faham, yang kedua tak sabar. Macam hari ni lah. Tadi saya baca khutbah di Masjid Sungai Rambai, tajuk khutbah kita hari ni sabar. Saya sendiri sama sabar juga tentang kesabaran. Dalam kehidupan kita ujian dan cabaran dan sebagainya. Mana dia tak sabar. Sebab kadang-kadang lafaz tuan kita kena tengok. Sebab itu Nabi sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, salasun jidduhunna wa hazaluhunna jidduhunna, an-nikah wa talaq wa rujuk. 3 perkara yang kalau buat sungguh-sungguh pun jadi, dan buat main-main ataupun gurau-gurau pun jadi. Apa dia? Nikah, talak dan rujuk. Sebab dalam bab talak ni kadang-kadang kena berhati-hati. Itu satu. Itu kes dalam bulan yang boleh saya cerita lah. Itu kan banyak lagi kes yang awal-awal Ramadan. Yang kedua, kes Syawal. Raya yang kedua dah bercerai. Raya kedua. Sebabnya apa? Ini sebabnya saya tanya kenapa yang telefon saya isteri. Kenapa bercerai? Sebab saya ustaz ada mengaku sebab salah isteri. Kenapa puan cerai apa ni boleh bercerai ni? Saya lah ustaz sebab saya paksa suami saya lafazkan cerai kepada saya. Kenapa pula? Ustaz, saya ni ada penyakit. Penyakit apa? Saya ada penyakit tak boleh kawan marah. Saya ingat dia berapa? Dia ada sikit dia punya sisi faham. Tapi sebab dah tak boleh kawan marah, dipaksa suami dia suruh ceraikan. Yang suami pun ceraikan. Yang suami pun silap tak? Saya cakap rujuklah balik. Setakat ni suami saya tak nak rujuk balik. Kenapa pula? Tak tahu. Dia cakap apa pada dia memang lafaz tu teranglah, lafaz yang jelas, sorry. Saya dengan ini ceraikan awak talak satu, memang jelas. Raya yang kedua. Atas sebab mereka ni bergaduh, selisih faham. Lepas tu yang isteri ni dalam keadaan dia dan dia mengaku dia telah disahkan oleh doktor, dia ada masalah tentang memang ada menyebabkan tentang tekanan pada diri dia, perasaan. Dan dia pun ada tiap-tiap dia ada masa-masa tertentu dia akan ada appointment dengan hospital dengan pakar psikiatri. Dia memang ada. Dan kebetulan pula masa tu dia datang bulan haid, period. Lagilah kau marah dia tak boleh kawan. Sebab masa tu period kan. Kadang-kadang itulah. Sebab kita kadang-kadang kita tengok isteri kita, tuan-tuan, anak kita yang perempuan pun kadang-kadang kalau time dia nak masuk datang haid itu, datang bulan tu ataupun nak masuk haid tu, emosi isteri kita, emosi anak perempuan tuan-tuan tak stabil. Dia akan cepat cepat marah. Biasa kalau kita tengok isteri kita tuan-tuan, tengok dia nak marah tu, nak datang haid. Tapi kalau hari-hari marah tu bukan haid kan, itu dah teruk lah. Itu darah tinggi tu. Itu bahaya pula. Kalau hari-hari marah tak datang bulan pun marah, itu bahaya itu kena cek itu kena berubat lah sikit jika kita tak boleh kawan, kita datang period. Saya cakap berubat tak? Berubat memang ada dengan doktor pakar psikiatri. Saya tanya dia, ada tak berubat dengan mana-mana perubatan rawatan Islam? Jika ada, saya tanya kat mana? Darul Syifa. Alhamdulillah, cantik. Saya tanya berapa kali pergi?
sekali je Ustaz. Itu masalah kita Ustaz, tuan-tuan. Kita ni dia banyak-banyak. Dia bila tentang masalah yang dihadapi tuan-tuan. Yalah, pergi psikiatri memang pergi psikiatri boleh. Dan tapi cuba psikiatri dia hanya biasa dia akan kaunseling lah. Dia akan kaunseling, beri ketenangan. Dia tak ada ubat pun. Dia tak ada ubat. Ya, dia tak ada. Lain kalau gila tu lain lah, dia bagi ubat untuk dia tidur. Tapi kalau orang yang marah ni, dia terkena perasaan sangat, dia tak akan bagi ubat. Dia cuma beri kaunseling kan, orang cakap, cuba nak pecahkan masalah dia dan sebagainya. Itu saja. Cuma dia pergi Darul Shifa tu sekali, lepas tu dia tak pergi. Kenapa? Tak tahu lah Ustaz, tengok tak ada apa-apa. Itu masalah kita. Ya, sebab kita ni dalam bab rawatan Islam, dalam bab untuk yakin kepada ayat-ayat Al-Quran kita kurang. Kita tengok baca sekali je, kita rasa tak ada apa-apa pada pesan pada diri kita, terus tinggal. Ya? Sebab kita tak yakin dengan ayat-ayat Allah SWT. Itu sebab dia cakap, puan, saya minta pada puan, dalam kes puan memang tak ada ubat yang boleh, yang nak cuba bantu puan, melainkan puan pergi terus berubat dengan Darul Shifa, rawatan Islam, dan kalau boleh puan amalkan ayat-ayat yang diberikan. Ya, supaya hati mudah tenang dan sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu. Itu saja ubat. Ya, sebab dia lebih kepada marah. Dan saya bila tanya tu, marah tu masa bila kuat? Masa bila? Daripada puan kecil ke ada sifat marah ni? Tekanan perasaan. Tak Ustaz, masa dia baru nak kahwin. Bila dia cakap baru nak kahwin tuan-tuan, kat situ pun saya rasa kalau kita sebut kan, bila baru nak kahwin, bagi saya kat situ pun ada satu gangguan lah. Elok berubat. Bila nak kahwin dia, dan kebetulan pula dia ni isteri yang kedua. Isteri yang kedua. Dia cakap, Ustaz, saya dengan isteri pertama madu saya okey. Madu saya yang melamar. Okey, mungkin madu kamu tak ada masalah. Kita tak tahu orang lain. Yang kadang-kadang dia tengok kita ni, keluarga tengok isteri pertama, isteri kedua ni apa? Okey. Tak ada masalah, tak ada gaduh, rapat, boleh kancing, boleh buat apa, kawan. Pergi shopping sama-sama. Pergi apa, boleh semua boleh buat sama-sama. Mungkin ada orang lain yang kita tak tahu, yang mungkin tak suka dengan kita punya kebahagiaan. Wallah. Ya, dia cakap, Ustaz, saya pertama saya apa? Madu saya yang pertama tu okey, Ustaz, tak ada masalah. Dia jaga saya, dia yang meminang saya dan sebagainya. Okey, saya tak ada masalah. Kita tak tahu. Sebab saya lebih dia cadangkan supaya berubat tu. Dan yang ketiga tentang terbaru tadi, lepas Jumaat, telefon seorang lelaki telefon saya pun baru kahwin juga. Ustaz, semalam saya ada bergaduh dengan isteri saya. Apa yang digaduhkan? Saya gaduh pasal ni ke kan? Rupanya gaduh pasal apa kan? Merokok. Isteri ni marah suami dia rokok. Ya, ada setengah isteri ni. Ada kawan saya tuan-tuan, lepas kahwin tuan-tuan, sebelum kahwin dia merokok. Lepas tu nak kahwin dia dah janji dengan isteri dia. Lepas dia kahwin, abang nak berhenti. Okey lah. Tapi masa depan isteri dia tak rokok, tapi luar puasa dia merokok. Pernah sekali tuan-tuan, ya, pernah sekali tu saya naik kereta dengan kawan saya, tiba-tiba rokok dalam kereta tu dia tak simpan, dia tak suruh-suruhkan. Tiba suami isteri bawa kereta, dia duduk kereta yang masa dibawa pengingat saya tu, cari barang tu, dibawa kereta tu, rokok tu ada kat tempat handbrake. Itu isteri pagi ni dia bawa kereta tu. Dia tengok, bang ni rokok siapa? Kawan saya nak cakap rokok saya memang tak masuk akal. Saya memang tak rokok pun takkan nak cakap apa saya nak rokok kan. Cakap dia tak tahu ni mungkin yang lebih yang tu abang tak ada sempat nak buang. Itu je rasa. Tadi kawan saya di situ dia masih lagi time dengan isteri dia tak merokok. Tapi lepas tu luar daripada kawasan, kalau jumpa minum ke medang-medang tu lah dia merokok lah Tapi alhamdulillah kan dah berhenti. Itu masa awal-awal lah. Dan kes ini dia beritahu bergaduh ni sebab rokok. Sebab rokok.
Dan kebetulan pula tadi dan semalam apabila dia beritahu kepada isteri kalau abang merokok, jatuh talak satu pada isteri. Sebabkan nak bagi isteri yakin kepada dia, dia beritahu dengan isteri dia kalau abang merokok, jatuh talak satu. Dan kebetulan pula hari ini dia tak isap rokok yang tu, yang biasa tu. Dia isap rokok yang sekarang tu, tren-tren sekarang ni apa tu? Apa namanya tu? Saya pun suka. Apa tu yang panjang-panjang tu? Yang ada perisa tu kan? Ada perisa strawberry. Macam-macam perisa tu kan? Berapa? 200 300 kan? Kawan-kawan saya pun dah ramai beli tu. Sebab apa? Kebanyakan mereka cakap ini cara nak berhenti merokok. Sebab dia kurang sikit dia punya nikotinnya, dia kurang sikit. Kita carilah. Sebab doktor pun memang ada tahu. Saya pun memang ada dengar kalau orang yang merokok tegar tidak digalakkan, tidak digalakkan untuk terus berhenti secara mendadak. Dia kena step by step lah, slow kan. Alun-alun kata bahasa Jerman alun-alun kan. Okey, slow. Maknanya dengan cara itu dia boleh tinggalkan rokok. Itu di antaranya lah. Tapi dia cuba. Lepas tu dia pun beli yang tu dia isap lah tu. Lepas tu baru teringat, semalam aku cakap dengan isteri aku kalau aku merokok jatuh talak satu. Dah dia confuse. Ini rokok atau tak rokok? Dia telepon saya. Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Semalam saya dah cakap dengan isteri saya kalau saya merokok jatuh talak satu. Sekarang ni saya tak isap rokok yang tu Ustaz, tapi saya isap yang tu. Macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Itu isap, asap yang keluar juga asap saya cakap betul. Tak betul. Dia sama je tu juga, cuma dia punya dia rokok tu tak merokok juga. Dia tak merokok juga. Lempeng merokok kan? Merokok juga kan? Tapi dia kurang lah, tak nak macam merokok yang biasa tu kan, Dunhill ke apa tu kan? Tapi dia merokok juga. Dan saya cakap jatuh dan saya minta buat pengesahan lah. Apa-apa hal buat pengesahan cerai imam, mahkamah patut rujuk. Tengok tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita ni, kalau kita tengok tiga kes ni tuan-tuan, dalam tempoh terdekat Ramadan, Syawal ni, lafaz tak. Walaupun dalam 4 kali semua saya nak bawa kita semua. Masa saya ingat. Nak cerita dalam bulan Ramadan dan Syawal ni tuan-tuan, dia tetap ada juga kes-kes juga yang melibatkan tentang kegogaan. Kalau boleh kita nak elakkan, tapi itulah kadang-kadang. Juga kadang-kadang dan Ustaz kan bulan Syawal, bulan Ramadan ni syaitan-syaitan dia dirantai wasul yang disebut wasul silati syayatin tu kan. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila datangnya Ramadan ditutup pintu syurga. Wa hulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasufidat, ada yang hadis mengatakan wasufidat, ada yang hadis yang lain mengatakan wasusilati syayatin, dibelenggu, diperantai, di penjara syaitan. Tapi ada juga dalam kes-kes Ramadan, dalam bulan puasa juga banyak kes-kes perceraian. Apa Ustaz? Nafsu. Bulan puasa je syaitan itu dibelenggu sebulan, tapi bulan-bulan yang lain berbagi 11 bulan kita sentiasa dikontrol oleh siapa? Syaitan dan hawa nafsu kita. Itu yang kadang-kadang kita tak boleh buat. Melainkan kalau orang yang dia betul-betul melaksanakan Ramadan itu yang sebagaimana yang disebut imanan wa ihsanan. Dia betul beriman dan mengharapkan kasih sayang kepada Allah. Tapi kalau dah itu kadang-kadang berat. Sebab tuan-tuan dalam hal ini, marilah sama-sama kita berhati-hatilah. Berhati-hati tuan-tuan. Kalau ada anak tuan-tuan yang baru kahwin, khususnya yang baru kahwin, kita nasihatkanlah supaya berhati-hati dalam melafazkan lafaz Allah. Dan kita sekali pula, kita sebagai seorang suami, kadang-kadang kita tak sangka tuan-tuan, kita ni tak tahu. Sebab pentingnya sentiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dielakkan daripada
perkara-perkara macam itu. Ya, sebabkan perkara-perkara macam itu kadang-kadang menyebabkan ya rumah tangga kita musnah dan sebagainya. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seterusnya saya nak cuba masuk sikit tajuk dalam bab wali ni tuan-tuan, itu sebagai satu renungan kita bersama, ya, dalam kita nak start balik itu pengajian tuan-tuan, ya, itu sebagai mukadimah lah, ya, pengalaman ya, dalam tempoh sebulan lebih tidak ada kuliah, tapi macam-macam kes berlaku melibatkan tentang kekeluargaan tuan-tuan, ya. Seterusnya tuan-tuan, ya, kita masuk dalam, kalau ikutkan kita dah berhenti sebelum kita berehat dari itu dalam tajuk hukum berkahwin tanpa wali dan perkara yang menyusul selepasnya. Kesannya macam mana? Apabila seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, nikahnya dikira batal. Ini banyak pandangan-pandangan wanita-wanita yang berstatus apa tuan-tuan? Panggil apa? MJ. Apa MJ tuan-tuan? Bukan Michael Jackson ni. Istilahnya mak apa? Mak janda. Sebab ada setengah-setengah wanita yang berstatus janda ni ataupun baru, ya, pemikiran dia, pandangan dia masih lagi berfikir bila dia janda, dia baru, maka wali tak ada kaitan apa-apa. Mana kalau contoh dia nak kahwin lagi lepas tu, contohnya wali tak setuju dengan pasangan dia, dia rasa dia boleh apa? Boleh menentukan. Dia boleh menentukan siapa wali ataupun dia boleh cakap dia boleh nikahkan diri sendiri. Dia tak boleh. Sebab saya pernah dapat satu kes tuan-tuan tahun 2006 tak silap saya. Di Pejabat Agama Islam sinilah. Ya, di masa saya di Kuala kan, ada seorang perempuan berstatus janda, dia nak kahwin dengan seorang Pakistan. Ya. Kebetulan pula yang pihak lelaki itu dia punya dokumen tak cukup. Saya minta cukupkan dulu dengan kedutaannya, dengan kebenaran immigration dan sebagainya. Pun dia tak nak buat. Nak kahwin tapi tak nak buat. Itu masalah. Kita nak bantu dia, nak memudah supaya perkara itu berjalan dengan baik, dengan elok, tidak ada masalah kemudian hari. Tapi dia marah-marah. Saya beritahulah macam ni. Susah sangat lah ustaz nak kahwin, saya kan janda. Apa masalahnya ustaz? Kalau dah janda kan senang lagi. Dia fikir tu je. Nak cepat je. Cakap betul puan-puan janda, tapi kena ikut juga benda-benda macam ni. Apatah lagi puan nak kahwin dengan orang luar. Sebab kalau kahwin dengan orang luar ni macam-macam lah dia punya apa, ada kaitan dengan immigration, ada kaitan dengan apa, kedutaan. Dia banyak benda. Ya, sebab apabila orang apabila warga negara luar datang Malaysia ni, ya, dia ada perjanjian. Terutama yang memegang visa, pasport semua sama lah. Ya, pasport okey lah. Cuma bezanya visa tu tuan. Visa ni setahu saya lah, setakat yang saya mesyuarat dengan Jabatan Immigration dan sebagainya. Ya. Setahu saya visa ni satu visa sosial, lawatan yang biasa itu. Yang kedua visa kerja. Kerja ni ada dua tuan. Satu temporary dan yang kedua professional. Kalau temporary ni tuan, dia ada satu perjanjian. Aku janji sebelum datang Malaysia, dia datang ni hanya semata-mata nak bekerja. Bukan nak kahwin ke nak apa ke, tak. Bekerja. Bekerja dengan majikan, dengan syarat. Kalau profesional dia berniaga. Ya, itu lain. Tapi kalau temporary ni tuan, yang sementara bekerja ni dengan kilang ke kat mana kan, buruh dan sebagainya, dia tak boleh kahwin. Itu syarat dia lah. Yang diletakkan oleh pihak immigration. Nak kahwin boleh kahwin. Tapi dia kena tukar visa. Sama ada visa sosial ataupun kalau dia nak upgrade pakai temporary, apa professional. Satu. Yang ketiga student. Student tidak ada masalah. Boleh kahwin. Ya. Sebab dalam ni sedekah, mana bisa tengok betul dalam satu dibagi visa temporary. Maknanya
boleh kahwin tapi kena tukar visa. Ya, itu yang telah ditetapkan, tukar visa. Tapi dia cakap, itu yang di bawah tu, bila ustaz, bila apa-apalah. Okeylah. Tapi dibuat juga. Rumah bawah dia cakap tak boleh, tapi dibuat juga lah. Dia nak ikut terpaksa. Dibuat juga, tapi marah. Itu dah siap semua datang jumpa saya balik. Isi borang semua datang berborang dengan pihak lelaki yang Pakistan tu. Itu saya tanya dia, mana wali? Ayo ustaz, saya janda. Janda lagi. Jelas, betul buat janda, apa masalahnya? Ustaz, saya janda ustaz, saya dah boleh nikah ni, kenapa ustaz nak tahan-tahan? Ya Allah, ini dah nak sangat kahwin ni, bahaya. Cakap puan, betul puan janda, tapi puan kena ingat dalam puan, walaupun puan mesti janda ke baru, puan tetap kena menggunakan wak. Sekarang ayah ada tak? Ayah ada, maka ayah nak kena jadi wak. Tak boleh orang lain. Tak boleh. Tak boleh, tak. Saya tak boleh. Kalau masa itu saya nak tukar, saya nak gunakan anak saya dulu. Anak pula jadi boleh. Suka hati dia. Terima kasih. Yang betul kita dah bertukar. Akan dibincangkan dalam kitab juga. Kita ada dalam yang akan datang insyaAllah. Ya, dan seterusnya saya sambung sikit. Jika berlaku persetubuhan selepas perkahwinan, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan kerana akad itu batal. Maksudnya kalau seorang wanita itu, ya, kalau diberkahwin tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Dan kalau dah berlaku persetubuhan juga, kalau dia kahwin juga, lepas itu berlaku persetubuhan, perkahwinan itu perlu dibatalkan dan dinikahkan balik mengikut wali yang sedia ada. Itu yang ataupun kita sebut istilahnya farak nikah. Ya, memang kita ada satu dan dalam segi undang-undang pun kalau kita mendapati satu pernikahan itu tidak sah, maka perkahwinan itu perlu dibatalkan ataupun perlu difarakkan. Dan disebut farak, dia ada kaitan pula dengan melibatkan mahkamah syariah. Sebab kuasa untuk membatalkan satu perkahwinan, kuasa untuk memfarakkan satu perkahwinan ataupun pernikahan adalah di bawah kuasa mahkamah syariah. Maka selepas mahkamah syariah farakkan, maka dia nak berkahwin. Kalau dia berkahwin dengan orang yang sama, dia tidak perlu tunggu iddah dia habis iddah. Tapi kalau dia nak nikah dengan orang lain, contoh tiba-tiba nikah ni tak sah, ya, tiba-tiba yang pihak perempuan cakap, saya tak naklah kahwin dengan abang, saya nak kahwin dengan orang lain pula. Ya, kalau nak kahwin dengan orang lain, dia kena tunggu habis tempoh iddah. Tapi kalau dia nak nikah balik dengan suami yang telah difarakkan tu, maka dia terus berkahwin. Ya, itu sebab dalam perkara-perkara ini insya-Allah juga kita jumpa bincang panjang. Ya, mudah-mudahan malam ini kita ada beberapa program. Insya-Allah kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat kita bersama, walaupun sekadar sedikit yang kita bincang. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama dan insya-Allah kita sampai ke akhir yang sudah ada. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.